Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nur Hisham atas terjemahan, Ustaz Taufik yang menggantikan Ustaz Sofi untuk baca doa. Jadi dia dah ganti orang taman untuk pembaca doa tetap. Jadi kita ambil sedikit lah sebelum kita berprogram pada pagi ini, ayat 154 hingga 157, dan saya sambung sikit 158. Surah Ali Imran, tadabbur kita mengambil Allah menjelaskan daripada ayat ini berkaitan dengan golongan yang berjuang pada jalan Allah ditimbulkan keraguan padanya untuk tidak berjuang. Kenapa? Apabila berjuang je, ketakutan yang ada pada golongan kafir ni adalah kematian. Jadi orang yang takut mati memang takkan pergi berjuang. Jadi kerana itu orang kafir ni dia cuba untuk menakutkan golongan Muslim dengan kematian. Jadi kalau kamu pergi nanti kamu mati. Kalau kamu pergi nanti anak kamu siapa nak jaga, isteri kamu siapa yang akan lindungi dan lain-lain. Ini keraguan yang ditimbulkan oleh golongan kafir. Tapi Allah menyebutkan tentang kematian. Allah kata pada ayat 154 tu, "Qul law kuntum fi buyutikum labaradal ladzina qutilu labaradal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kalian berada di rumah kalian, akan terzahir kepada siapa yang dicatatkan Allah kematian walaupun kamu berada di tempat tidur kamu. Jadi maksudnya mati tu dia bukan mesti pergi berjuang. Kan ada orang kata tak payah pergi kerja lah, nanti kalau ulang alik pergi kerja boleh kemalangan, boleh mati. Sedangkan duduk rumah pun boleh mati. Jadi sebab itu kematian tu kita jangan takut. Sebab sampai detik waktu pasti kita akan mati. Sebab malaikat maut tu dia akan datang pada kita, dia akan dibekalkan oleh Allah 3. Pertama nama dia, yang kedua masanya, yang ketiga tempatnya. Jadi 3 ni tidak akan menyalahi. Namanya, tempatnya dan masanya. Jadi 3 ni malaikat datang je, dia kata kamu akan mati, matilah kita. Jadi dia bukan mesti taklah silap nama kot, orang lain kot. Jadi sampai detik waktu, sampai masa dan sampai tempat tersebut, maka kita akan mati. Jadi kerana itu jangan kata pergi sini boleh mati, pergi sini boleh mati. Ini golongan-golongan kafir. Sebab itu ayat 156 tu, sampai mereka kata laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalaulah kamu berada di sisi kami, kamu tak akan mati ataupun tak akan terbunuh. Jadi maksudnya dia kata kalau. Tengok kamu punya suami, kalau dia tak pergi perang, dia tak mati pun. Kalau dia tak pergi sana, dia tak akan mati pun. Ini kata-kata golongan kafir saja. Sebab itu kita jangan sebut kalau. Kalaulah aku tak bagi dia pergi, tak mati dia. Kalaulah dia tidak pergi memancing, tak lemas dia. Kalau ini tak boleh berlaku, tak boleh disebut sebab ajal tetap akan berlaku. Jadi kita menyesali yang boleh diubah, menyesali untuk berubah kepada lebih baik, alhamdulillah bagus. Tapi menyesali perkara yang tak boleh nak diubah, contoh kematian lah. Jadi sebab itu kata-kata lau tu kata-kata daripada syaitan. Dia kalau nak kalau boleh, tapi kalau benda belum jadi. Jadi benda yang dah jadi ni kita jangan menyatakan lau. Jadi ini golongan kafir, dia kata kalau kamu berada di sisi kami, kamu takkan mati ataupun takkan terbunuh. Ini semua Allah nak timbulkan hasratan fi qulubihim, sampai rasa rugi. Kalaulah begini. Jadi tidak akan ada hati pada golongan yang beriman itu kerugian, kerana Allah kata Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah pilih. Wallahu yuhyi wa yumiit. Siapa yang Allah nak panjangkan usia dia, siapa yang Allah nak tamatkan usia dia, itu terpulang kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ataupun Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Maka Allah nak pesan pada kita, walain qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Kalaulah kamu mati itu tertulis mati syahid, mati pada jalan Allah, maka kesannya akan ada keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah lebih baik berbanding apa yang kamu himpun di dunia. Jadi yang penting bukan kita takut kematian, yang penting kita nak fikir bagaimana nak mati. Jadi sebab itu kita nak buat amal baik ni, supaya kita mati tu sedang buat benda baik. Macam orang mati pergi kerja kan, kenapa dia pergi kerja? Niat keluar rumah nak cari nafkah untuk isteri dan anak-anak. Dia keluar rumah untuk ibadah pada Allah. Jadi dalam perjalanan, kalau Allah catat dia mati ni mati baik. Berbanding duduk rumah saja ngopi kan, tiba-tiba mati. Jadi sebab itu yang kita kena fikir, mati dalam keadaan baik. Bukan apa yang kita fikir,
takut mati. Jadi kita nak buat baik banyak tu supaya apa? Kita nak mati dalam keadaan baik. Jadi sebab itulah kita cubalah buat baik. Sebab itu ada kawan saya tu dia pergi Mekah tiap-tiap tahun. Pergi Mekah tiap-tiap tahun dan dia pergi majlis ilmu tiap-tiap kali di Malaysia mesti pergi majlis ilmu. Dia akan tanya saya, "Ustaz, kuliah kat mana?" Dia akan pergi. Orang tua ni 60 tahun lebih umur dia. Dan akhirnya dia mati di Mekah. Kenapa? Sebab tiap-tiap tahun dia pergi Mekah, niat dia dua. Pertama nak mati kat Mekah ke ataupun nak mati dalam majlis ilmu dia tu. Kalau balik Malaysia dia pergi majlis ilmu supaya kalau dia mati pun tengah nak pergi majlis ilmu ataupun dalam majlis ilmu. Tapi Allah catat dia mati kat Mekah. Jadi ini maksudnya dia istiqamah dalam amalan dia. Jadi kita nak mati baik. Dan mati orang syahid ni, mati syahid ni Allah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka golongan yang mati syahid itu sebagai mati, bahkan dia hidup di sisi Tuhannya, dia diberi rezeki. Jadi rezeki ni banyak definisi lah. Ada yang kata darahnya akan terus mengalir macam orang hidup. Lepas tu banyak jenazah-jenazah orang yang syahid ni digali kubur dia masih elok keadaan dia. Bahkan kalau terkena luka pada jasad dia, darah masih mengalir. Ini punya hebatnya orang mati syahid. Tapi yang lebih hebat lagi, ulama sebut tafsirannya, dia kata orang yang mati syahid ni pahalanya tidak akan terhenti sampai hari kiamat. Contoh, dalam hidup dia setiap hari dia solat subuh jemaah, dia sedekah, dia baca Quran, dia buat baik tiap-tiap hari. Maka lepas dia mati, pahala dia tiap-tiap hari itu masuk dalam kubur dia sampai hari kiamat. Dibeza dengan kita kalau mati biasa, kita punya pahala terhenti dah, habis. Tapi orang mati syahid ni, pahalanya mengalir macam dia hidup. Jadi apa yang dibuat hari-hari itu, pahalanya mengalir seakan-akan dia masih hidup. Itu bezanya. Orang mati syahid tu dia punya kelebihan. Dan Allah pun menyebutkan ayat 158, saya tambah sikit. Allah kata, walain muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalau kamu mati biasa pun, kamu tak mati syahid, kamu tak mati berjuang, kamu tak mati buat benda baik, tetap akhirnya kamu akan dihimpun di hadapan Allah. Jadi mati bagaimana itu yang kita kena fikir. Bukan takut mati. Jadi sebab itu kita nak buat benda baik supaya kalau kita mati pun orang sebut kebaikan kita. Kita mati pun, oh dia ni mati kita rasa rugi, tak ada orang bagi nasihat, rasa rugi tak ada orang baik lagi. Berbanding dengan orang jahat, dia mati. Dia orang kata apa? Mati pun dia. Jadi kita tak nak sampai istilah gitulah. Mati pun dia kan. Jadi kita nak dia tak ada dah. Jadi tak ada orang lagi nak beri aku kebaikan, beri aku nasihat. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan. Untuk tadabbur, kita baca tu kita nak dapat sikit je, bukan lama sangat pun, untuk kita dapat kebaikan daripada ayat-ayat yang kita baca. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.